Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini, alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ni. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa berada di dalam majlis ilmu, di mana kita akan sambung lagi pengajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita akan sambung bab yang ke-6 dan kita akan tengok subtopik membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan mentadabbur ketika membaca, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, boleh buka muka surat yang ke-66 daripada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, ada adab pembaca Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, saya bacakan apa yang disebutkan di dalam kitab ini. Apabila mula membaca Al-Quran, keadaannya kembali kepada Al-Qari. Keadaan pembaca Al-Quran itu hendaklah khusyuk dan mentadabbur ketika membacanya. Dalil-dalil yang menunjukkan perlunya hal tersebut, perlunya khusyuk, perlunya tadabbur, sangat banyak untuk dihitung dan terlalu masyhur serta jelas untuk disebut.
inilah matlamat dan tujuan yang diingini. Dengan adanya keadaan ini, dada menjadi lapang dan hati menjadi terang. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, afala yatadabbaruna al-Quran, yang bermaksud, maka tidakkah mereka menghayati, iaitu mendalami Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih, yang bererti kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkatan agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, di antara salah satu adab yang ditekankan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala kepada kita semua melalui kitab karangannya, bila mana kita nak baca Al-Quran, selain daripada kita baca pada tempat yang elok, baca isti'azah, baca basmalah dan sebagainya, salah satu adab yang perlu kita jaga adalah membaca Al-Quran dengan khusyuk dan membaca Al-Quran secara tadabbur. Tadabbur dalam erti kata menghayati apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh saja ya, contoh saja. Boleh jadi kita mempelajari Al-Quran secara berperingkat-peringkat. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita mulakan dengan mempelajari Muqaddam dulu ataupun Iqra dulu. Kita mula daripada stage itu terlebih dahulu. Habis daripada tu, maka kita belajar membaca Al-Quran. Barulah kita baca suratul Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran ataupun surah-surah yang terdapat dalam juzuk yang ke-30 ya. Jadi kita belajar yang tu. Maka bila mana kita dah fasih, kita dah pandai baca Al-Quran, kita nak upkan lagi level pengetahuan kita, maka kita baca terjemahan Al-Quran. Jadi melalui terjemahan Al-Quran, ada ayat-ayat yang boleh terus kita bertadabbur dengannya. Dan ada pula kadang-kadang sebelum tadabbur tidak memadai dengan melihat terjemahan saja. Kena tengok tafsir Al-Qurannya juga, kena belajar dalam kuliah-kuliah tafsir juga. Barulah kita boleh mentadabbur Al-Quran yang kita baca. Jadi saya nak bawa contoh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah ya. Contohnya daripada surah Al-Kahfi. Kalau surah Al-Kahfi baru-baru ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah dijadikan sebagai tadabbur surah Al-Kahfi untuk World Quran Hour tahun ni lah, 2019. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, contohlah bila saya bacakan surah Al-Kahfi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita nak start tadabbur tu, memandangkan surah Al-Kahfi ni, kita baca pada setiap malam Jumaat ataupun siang hari Jumaat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila disebutkan alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran kepada hamba-Nya, iaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak terdapat bengkang-bengkok padanya. Al-Quran tu lurus, qayyiman liyundhira ba'san syadida. Al-Quran itu lurus sebenarnya, dia lurus saja. Dia membawa kita ke arah kebenaran, dan dia juga memberi inzar kepada kita, memberi peringatan kepada kita tentang pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Wa yubashshir
dan juga sebagai khabar gembira, berita baik kepada siapa? Alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang beramal soleh, bagi mereka pahala, ganjaran yang besar, ganjaran yang baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nak cuba tadabbur, kita nak cuba tengok apa mesej Allah di sebalik ayat ni. Boleh jadi ada orang akan terus keluarkan ciri-ciri Al-Quran. Al-Quran itu tidak bengkang-bengkok. Al-Quran itu lurus saja. Al-Quran itu pemberi peringatan pada kita. Al-Quran itu memberi khabar gembira kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kadang-kadang ada orang dia cuba tadabbur dengan cara yang demikian. Betul saja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi bila dia baca surah Al-Kahfi, baca muqaddimah surah Al-Kahfi, terus tergambar dalam diri dia betapa pentingnya dibaca Al-Quran, kerana Al-Quran akan membawa dia ke jalan yang lurus. Pentingnya dia baca Al-Quran kerana Al-Quran akan beri peringatan kepada dia, takutkan dia kalau dia nak melakukan dosa pada Allah. Dan Al-Quran yang dia baca akan bagi khabar gembira yang baik pada dia. Kenapa? Kerana orang yang beriman, yang beramal soleh akan dapat ganjaran yang baik daripada Allah. Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, para ulama sebutkan, sebelum kita nak menyebut tentang ciri-ciri Al-Quran, bila kita baca surah Al-Kahfi, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita kena bayangkan macam ni lah. Ini di antara macam contoh untuk tadabbur. Bila kita baca Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab, bila kita baca saja, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Kitab, iaitu Al-Quran, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, sebelum kita nak lihat ciri-ciri Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepada kita segala puji bagi Allah. Terima kasih dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dulu pada Allah. Sebab apa? Allah telah turunkan Al-Quran kepada kita. Al-Quran ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau masih ingat lagi mula-mula belajar kitab ini, kita dah sebutkan bahawa apa-apa saja yang ada kaitan dengan Al-Quran pasti dan pasti akan jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah, Allah turunkan Al-Quran kepada kita, lalu kita boleh jadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Quran, jiwa kita boleh jadi tenang, syukur pada Allah. Dengan Al-Quran, kita boleh dapat pahala yang sangat banyak. Sebab apa? Satu huruf yang kita baca, kita dapat 10 hasanah, 10 pahala daripada Allah. Syukur pada Allah. Kita terima kasih pada Allah kerana Allah turunkan Al-Quran. Dengan Al-Quran itu, kita terselamat daripada azab kubur. Syukur pada Allah. Oleh kerana Allah turunkan Al-Quran, kita akan dapat syafaat pada hari kiamat. Terima kasih pada Allah kerana Allah turunkan Al-Quran pada kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, start saja Alhamdulillahilladzi, Alhamdulillah. Part Alhamdulillah tu saja dah terus kena syukur pada Allah. Ya Allah, terima kasih turunkan Al-Quran pada kami, ya Allah. Kerana dengan Al-Quran kami dapat petunjuk daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, terima kasih turunkan Al-Quran pada kami, ya Allah. Kerana sebab Al-Quran, mak ayah kami dapat memakai mahkota daripada-Mu, ya Allah. Dapat pakai pakaian yang mulia daripada-Mu, ya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukan setakat tu saja. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih ya Allah turunkan Al-Quran, kerana disebabkan Al-Quran akan tinggi darajat kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, digalakkan bila kita baca Al-Quran, maka kita menghayati maksudnya. Maka satu ayat yang kita ulang-ulang banyak kali itu, dengan memahami maksudnya lebih baik daripada khatmah, lebih baik daripada khatam Al-Quran, daripada sudut kefahaman. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh orang alim bahawa tadabbur Al-Quran, kita cuba
meresapkan isi kandungan Al-Quran tu dalam hati kita sampai terasa hati kita, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sampai terasa hati kita bila mana membaca Al-Quran. Itu namanya tadabbur. Tetapi dia bukan sekadar rasa saja. Rasa itu akan menggerakkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, para ulama kata tadabbur Al-Quran itu al-maqsudul a'zam. Al-maqsudul a'zam berarti tujuan paling utama belajar Al-Quran adalah untuk mencapai kepada peringkat tadabbur. Bukan sekadar membacanya saja, bukan sekadar menghafalnya saja, tapi satu peringkat tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita boleh terasa dengan bacaan Al-Quran dan dengan perasaan itu menggerakkan kita untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, contoh ayat yang macam mana? Banyak ayat sebenarnya, pangkal surah Al-Baqarah pun dah memadai. Cuma saya nak sebutkan tentang tahajud, ya. Solat tahajud yang tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah rajin lakukan di akhir-akhir Ramadan tu, maka teruskan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kedudukan yang terpuji. Apa yang kedudukan terpuji itu? Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan daripada sebahagian malam. Oh, bukan sepanjang malam tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kita qiyamul lail, kita tahajud sebahagian malam saja. Fatahajjad bihi. Ya. Maka ada orang yang tahajud pada Allah, ada orang yang qiyamul lail, sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Nafilatan lak. Nafilah ni berarti sunat saja. Dia bukan wajib tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Dia sunat saja. Tetapi asa ayyab'athaka rabbuka. Mudah-mudahan dengan kamu tahajud pada Allah, Allah akan bangkitkan kalian dalam keadaan macam mana? Maqaman mahmuda. Kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita baca ayat tu kan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Bila kita membacanya, ya Allah, tolonglah aku ya Allah, supaya aku boleh tahajud ya Allah, bantulah aku ya Allah, bangkitkan aku ya Allah. Aku teringin sekali nak berada di kedudukan yang terpuji di sisimu ya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bukanlah baca sekadar baca saja, tapi baca dengan penuh penghayatan dan kita cuba melaksanakannya. Kita berharap pada Allah, dan bila Allah bangkitkan kita, Allah kejutkan kita, jangan malas-malas lagi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jangan golek-golek lagi, jangan kata sekejap lagi. Tapi bila Allah dah bangkitkan kita pukul 5 pagi, pukul 4 pagi, terus bangun tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Bukankah itu ya Allah, bukankah itu yang kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala? Jadi meminta saja tak memadai. Bila dah minta, Allah nak bagi, maka kita kena menyambutnya, kita kena terimanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, macam itulah bila kita baca Al-Quran dan banyak lagi. Sebab tu kadang-kadang bila kita dengar bacaan-bacaan imam, ya, sampai nangis-nangis tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sampai teresak-esak. Sebab apa? Sebab adalah maksud-maksudnya. Boleh jadi disebabkan keindahan Al-Quran. Tapi kenapa cerita keindahan Al-Quran nak nangis-nangis pula? Sebab rasa macam tak layak tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Istimewanya sekali syurga Allah Subhanahu wa taala dengan kita yang banyak dosa pada Allah, rasa tak layak kita nak masuk ke dalamnya. Nangis kita. Tapi nangis bukan nangis saja-saja. Nangis biar Allah bagi rahmat pada kita, Allah belas kasihan pada kita, agar kita dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila cerita tentang neraka, makin nangis lagi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, makin nangis lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebab takutlah. Ya, sebab takut sekali kita akan dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah,
kita kalau boleh ya, bila belajar tafsir Al-Quran, tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, macam minggu lepas kan ya, minggu lepas bila kita duduk dalam kuliah maghrib yang disampaikan oleh Al-Fadil Dato' Ustaz Abdul Rahim ya, bila ceritakan wa mir rahmatihi, Allah sebut dalam surah Al-Qasas wa mir rahmatihi, Allah bagi tahu siap-siap pada kita, dan di antara pemurahnya Allah, pengasihnya Allah pada kita, Allah jadikan siang dan malam untuk kita. Oh, terasa ya Allah baiknya Engkau ya Allah ya, bagi kita nikmat macam-macam ya Allah. Terasa kita tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah. Dan nanti kita akan belajar satu bab tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, bab menangis ya. Baca Al-Quran itu dalam keadaan menangis. Sebab apa? Sebab kita cuba nak feel, kita cuba nak rasa apa yang dibaca itu dalam jiwa kita. Sebab tu digalakkan nanti tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, kita akan baca, tak silap saya tadi saya terpandang dalam muka surat yang ke-70 ya, menangis ketika membaca Al-Quran ya. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran wabku fa illam tabku fatabaku. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian bacalah Al-Quran dan menangislah, dan nangislah ya. Dan jika kamu tidak menangis, maka usahakanlah untuk menangis ya. Ada sebagian para ulama sebutkan, maka usahakanlah untuk menangis, dan arti kata kalau tak boleh nangis, buat-buat nangis dulu, buat-buat macam nangis, lama-lama nanti boleh betul nangis. Jadi tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, tapi hebatnya karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sebelum nak sampai kepada bab menangis, dia ajar kita tadabbur dulu. Sebab tadabbur adalah kunci untuk mula menangis ketika mana membaca Al-Quran. Tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, kita sambung. Banyak hadis yang diriwayatkan mengenai tadabbur. Tadabbur menghayati, menjiwai. Macam saya katakan tadi tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, dia bukan sampai setakat di hati saja ya. Dia bukan sekadar menghayati, menjiwai, nangis, tapi dia berhenti dekat hati, itu belum lagi tadabbur ya. Kerana kemuncak tadabbur itu apabila kita dah hayati ayat Al-Quran, kita dah menjiwainya, lalu kita gerak, kita bangkit untuk mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, baru sampai kepada kemuncak tadabbur ya. Contoh kita cerita tentang, kita baca ayat tentang infak, Allah nak bagi banyak pahala pada kita, kita terasa betul pemurahnya Allah, lalu kita infak, di situ kita sampai kepada martabat tadabbur yang sempurna, macam tu. Begitu juga dengan pendapat-pendapat salaf yang masyhur tentangnya. Ramai salaf ini maksudnya ulama-ulama yang terdahulu ya, yang menghabiskan waktu malam dengan membaca satu ayat sambil mentadabbur maksudnya. Satu ayat saja, ayat tu diulang banyak-banyak kali tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, sehingga betul-betul masuk ke dalam hatinya. Bertadabbur maksudnya dan mengulanginya sehingga subuh. Ramai juga salaf yang pingsan. Tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah ya, boleh jadi bila baca tentang ayat-ayat azab ya, cerita tentang kedahsyatan hari kiamat, sampai pingsan mereka tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah ketika membaca Al-Quran. Ramai dalam kalangan mereka yang turut meninggal dunia. Ini disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ramai dalam kalangan mereka yang turut meninggal dunia ketika membaca Al-Quran. Masya Allah tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, ni luar biasa ni. Ni husnul khatimah ya. Boleh jadi tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, kita tertanya, betul ke ni? Betul ke? Ada ke orang meninggal dunia ya, tadabbur Al-Quran sampai meninggal dunia ni ya? Ini cerita lama ni tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah. Tapi rupa-rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita pada zaman ni. Allah tunjukkan kepada kita pada zaman ni ya. Baru-baru ni tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, seorang imam ketika sedang berkhutbah, bila Jumaat pertama
dalam bulan Syawal, kira-kira 3 Syawal. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dengan berakhirnya Ramadan, dengan keampunan daripada Allah, dengan ibadah yang banyak, kemudian pada hari Jumaat, hari yang mulia, di atas mimbar sedang memberi wasiat, memberikan peringatan tentang takwa kepada Allah. Luar biasa sekali tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Husnul khatimah, kematian yang dicemburui tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Dan kita sedang hidup di zaman macam mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Hidup di zaman kita boleh tengok bagaimana orang meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan sedang sujud pada Allah, sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang meninggal dunia di dalam solatnya semua boleh tengok. Jadi apa yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi bukan menghairankan. Tak payah tanya lagi, betul ke orang meninggal dunia masa baca Al-Quran? Ada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya. Dan salah seorangnya juga merupakan sahabat saya, kawan saya, belajar sama-sama dengan saya, tapi junior setahun. Ya, bapanya seorang qari di Kelantan. Meninggal dunia ketika mana sedang memperdengarkan bacaan Al-Quran. Ini luar biasa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya. Jadi kita doa pada Allah, ya, biar Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan sedang beribadah kepadamu, ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan sedang beriman kepadamu, ya Allah. Minta pada Allah, minta pada Allah, ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kami meriwayatkan daripada Bahz bin Hakim disebutkan kami meriwayatkan daripada Bahzi bin Hakim bahawa Zurarah bin Aufa radhiyallahu anhu, seorang tabi'in yang mulia, mengimami kaum muslimin dalam solat subuh. Ini peristiwanya, ini kisahnya. Lalu beliau membaca Al-Quran sehingga ayat fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bukan ayat biasa-biasa ni, ya. Apa maksudnya? Maka apabila sangkakala ditiup, maka itulah hari yang serba sulit. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tiba-tiba beliau rebah lantas meninggal dunia. Bahz berkata, aku termasuk dalam kalangan orang yang memikul jenazahnya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya. Jadi boleh jadi tuan-tuan, ya, bila kita baca buku ni, betul ke jadi macam ni? Rupa-rupanya Allah tunjukkan kita betul-betul, ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sekadar perkongsian saja, imam yang meninggal dunia ketika sedang berkhutbah itu bukan sekadar popular di negara kita saja, tapi dia telah mengambil perhatian seluruh dunia lah, ya, terutamanya di negara-negara Islam, ya. Sampai di Arab Saudi pun tersebar kisah tersebut, sampai tersebarnya kisah tersebut. Kalau negara-negara jiran Indonesia, Thailand tu memanglah, ya, dekat saja dengan kita, tetapi dia juga mengambil perhatian daripada negara-negara Islam yang lain. Jadi memang betul-betul Allah tunjukkan kepada kita ada kematian yang seperti itu, ya. Kemudian Ahmad bin Abil Hawari radhiyallahu anhu, yang dikenali sebagai Rahanah Asyam, haruman Syam, seperti yang diceritakan oleh Abul Qasim Al-Junaid rahimahullahu ta'ala, bahawa apabila Al-Quran dibacakan di sisinya, beliau berteriak dan pingsan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebelum sambung lagi kisah-kisah yang lain ni, disebutkan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Al-Quran yang diperdengarkan ataupun yang dibaca memberi kesan yang beza-beza kepada individu-individu. Ia berbezalah. Ada orang yang caranya mungkin dia hampir-hampir pingsan, ada yang nangis sungguh-sungguh, ada yang bergetar hatinya, ada yang bergetar kulitnya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tu luar biasa sekali, ya. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, macam saya katakan tadi, kita di zaman moden ni, pergi saja dekat YouTube,
Pergi saja kat YouTube, kemudian tulis saja non-Muslim listening to the Quran for the first time, ya. Non-Muslim dengan Al-Quran kali pertama, type saja. Nanti kita akan dapati macam-macam perasaan yang dirasai oleh mereka, ya. Ada yang merasakan bila mereka dengar Al-Quran tu mereka dibawa ke tempat yang lain. Itu salah satu perasaan yang boleh dialami oleh seseorang. Ada orang yang bila dengar Al-Quran sayu saja, tak tahu kenapa, sayu saja. Jadi sebab itu tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, bila dengar Al-Quran tu dengar dengan penuh perhatian macam tu, ya. Ibnu Abi Dawud berkata, namun Al-Qasim bin Uthman Al-Ju'i rahimahullahu ta'ala menafikan perkara yang berlaku kepada Ibnu Abul Hawari ini. Al-Ju'i merupakan seorang tokoh yang hebat melebihi seluruh ahli hadis di Damsyik dan juga lebih hebat berbanding Ibnu Abul Hawari. Kata beliau lagi, perkara tersebut dinafikan oleh Abul Jauza, Qais bin Habtar dan selain mereka berdua. Aku katakan yang sebenarnya ialah hal itu tidak boleh diingkari kecuali ke atas orang yang mengaku bahawa dia berpura-pura melakukannya. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah ni contoh saja, ya. Tiba-tiba ada orang baca Al-Quran ataupun ada orang jadi imam. Tiba-tibalah saja kita kata, kenapa dengan orang sebelah ni terisak-isak, ternangis-nangis? Imam okey saja. Imam baca tak ada nangis-nangis pun. Kenapa orang sebelah aku ni nangis-nangis? Pura-pura lah tu. Tak, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, jangan cakap macam tu. Sebab apa? Sebab perasaan orang ketika mana mendengar Al-Quran itu berbeza di antara seorang dengan orang yang lain. Penghulu yang mulia serta memiliki anugerah dan ma'rifat Ibrahim Al-Khawwas radhiyallahu anhu berkata, ubat kepada hati ada 5 perkara, iaitu yang pertama membaca Al-Quran dengan tadabbur, ya. Tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah. Ayatnya ada ceritanya ada dalam ayat berikut, bab yang berikutnya, tapi saya nak kongsikan tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah. Disebutkan oleh para ulama ada galakan untuk kita baca satu ayat saja tapi berulang-ulang kali, ya. Jadi contohnya tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, kita ni sedang menghadapi satu ujian daripada Allah, ya. Kita dah usaha, tinggal lagi tawakal saja pada Allah. Yang berbaki kepada kita tawakal saja pada Allah. Jadi tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, tapi dalam tawakal tu rasa macam lepas ke tak lepas, selesai ke tak selesai urusan kita. Jadi tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, apa kita baca daripada Al-Quran, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, cukuplah Allah baginya. Barang siapa yang tawakal pada Allah, cukuplah Allah baginya. Kita ulang-ulang banyak kali sampailah jiwa kita dah 100% serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah usaha 100%, sekarang kita tinggal 100% pada Allah, tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah ulang macam tu. Jadi dengan kita tadabbur satu-satu ayat, dia boleh kuatkan jiwa kita. Sebab itu disebutkan di sini, ubat kepada hati ada 5 perkara, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Yang kedua, perut yang kosong, iaitu dengan cara berpuasa. Yang ketiga, qiyamul lail. Keempat, berdoa dengan penuh rendah hati di waktu sahur. Dan yang kelima, duduk semajlis bersama golongan yang soleh. Jadi tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, baca Quran, puasa, qiyamul lail, doa di waktu pagi, ini semua boleh merawat hati kita, ya. Boleh mengumbati hati kita. Dan salah satu tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, antara ayat lah yang saya suka kongsikan tentang nombor 4 tu, berdoa dengan penuh rendah hati di waktu sahur. Cuma saya nak bagi tahu satu ayat daripada Al-Quran tentang doa. Doa yang penuh tawaduk. Antaranya adalah bila mana kita doa, kita rasa diri kita kerdil sekali.
Tengoklah doa-doa para nabi, ya. Tengoklah doa-doa para nabi macam mana mereka berdoa pada Allah. Contohnya doa Nabi Yunus kan. Ya, doa Nabi Yunus disebut apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia rendah hati, dia kata apa? La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang bersalah, orang-orang yang zalim. Rasa bersalah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tengok doa Nabi Adam alaihi salam, ya, bila tercampak keluar daripada syurga. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami menzalimi, kami ini bersalah ya Allah. Selalu rendah, rasa rendah diri tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Dan ayat yang saya nak kongsikan tu adalah bila mana kita nak belajar, selalu sebut doa ni, ya, selalu sebut doa ini. Mudah-mudahan Allah akan beri ilmu kepada kita. Allah akan fasihkan kata-kata kita, iaitu kata-kata para malaikat, ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Doa yang rendah diri tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sebab dalam doa ni kita kata apa? Subhanak, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, kami ni tak ada ilmu ya Allah. Kami ni tak pandai ya Allah. Kami tak bijak ya Allah, ya. Walaupun result kami baik, itu bukan daripada kami ya Allah, itu anugerah daripada-Mu ya Allah, bukan daripada kami ya Allah. Macam tu cakap diri kami ni, ya. Kita jadi Johan, ya. Johan tu bukan daripada saya ya Allah. Kalau bukan Engkau yang bagi pada aku ya Allah, tak mungkin aku jadi Johan ya Allah. Tak mungkin aku jadi juara ya Allah, ya. Kita dapat nombor 1 dalam kelas ya Allah. Nombor 1 tu bukan sebab saya ya Allah, tapi Engkau yang bagi pada aku ya Allah. Selalu ingat, itu bukan daripada kita, itu semua daripada Allah. Bila kita kata la ilma lana, kami tak tahu apa ya Allah, kami tak pandai ya Allah, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Kau ajarkan pada kami baru kami tahu ya Allah. Kalau Engkau tak ajar pada kami, apa pun kami tak tahu ya Allah. Kalau Engkau tak ajar pada kami, kami ni orang jahil ya Allah. Macam tu, ya. Jadi dalam kita doa tu selalu kena tawaduk, selalu kena rendah diri pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui dan Engkaulah yang maha bijaksana. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya bacakan sedikit apa yang saya sebutkan tadi, tapi panjang sikit ni. Galakan mengulangi satu ayat untuk bertadabbur. Galakan kita baca satu ayat saja, tapi ulang sampailah kita boleh betul-betul faham, sampai betul-betul boleh meresap dalam jiwa kita. Tapi ada syaratnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Syarat kita ulangi untuk bukan dengan cara fahaman kita sendiri. Kita baca ayat ni, macam ni rasanya maksud dia begitu, sampai nangis-nangislah kita, tak. Tetapi kita kena tengok sebagaimana yang disyarahkan, ditafsirkan oleh para ulama. Sebab tu kita kena hadiri kuliah-kuliah tafsir Al-Quran. Sebab yang ditafsirkan itu bukan daripada dirinya sendiri, tapi daripada karangan para ulama tafsir, ya. Ulama tafsir dah sebutkan, maka guru-guru ni cuma mengulanginya saja ataupun membacakannya saja dan memberi penerangan, ya. Bukan dengan cara faham-faham sendiri. Kami telah kemukakan dalam fasal sebelum ini mengenai galakan untuk bertadabbur, menerangkan kedudukannya serta para salaf sentiasa melaziminya. Kami meriwayatkan daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ayatin yuraddiduha hatta asbah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bangun qiyamul lail dengan satu ayat yang diulanginya sehinggalah subuh. Ayat itu adalah tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ada sambungannya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, yang berarti, ya Allah, jika Engkau menyeksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu. Ya Allah, sekiranya Engkau ampunkan mereka, maka sesungguhnya Engkaulah yang maha berkuasa dan Engkaulah yang maha bijaksana. Kisahnya macam ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah.
baginda sallallahu alaihi wasallam terlampau sayang pada kita. Kenapa? Kita adalah umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda pernah risaukan kita. Baginda pernah nangis untuk kita. Baginda bimbang sekali kalau kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam betul-betul cintakan kita. Sekalipun kita tak pernah berjumpa dengan baginda, baginda amat sayang pada kita. Lalu baginda risau sekali kalau kita diazab oleh Allah. Lalu satu malam, baginda dalam solatnya, dalam qiyamul lailnya, baginda sepanjang malam itu sampailah subuh mengulangi satu ayat saja, iaitu in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Baginda berdoa pada Allah, baginda berkata-kata pada Allah menerusi ayat Al-Quran, ya Allah, sekiranya engkau azab mereka, ya Allah, mereka kan hamba-Mu. Ya, kalau kita nak faham maksudnya begini, ya Allah, ya Allah, sekiranya engkau mengazab mereka, ya Allah, bukankah mereka itu hamba-Mu juga? Kan mereka itu hamba-hamba-Mu, ya. Bukankah Allah menyayangi hamba-hambanya? Jadi baginda seolah-olah memujuk pada Allah supaya Allah ampunkan kita, supaya Allah jangan azab kita. Lalu baginda sambung ayatnya, wa in taghfir lahum ya Allah, dan sekiranya engkau ampunkan mereka, ya Allah, ampunkan mereka. Mereka tu siapa? Kitalah. Fa innaka antal aziz hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa, ya Allah, engkau maha bijaksana, ya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, berdasarkan kisah baginda sallallahu alaihi wasallam, harus bagi kita untuk mengulangi satu-satu ayat itu berulang-ulang kali sehinggalah kita dapat memahami maksudnya dan bertadabbur dengan isi kandungannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, diriwayatkan daripada Tamim Ad-Dari. Itu insya-Allah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkatan kepada kita supaya kita boleh tambah satu level lagi dalam membaca Al-Quran, selain daripada baca Al-Quran dengan bertajwid, baca Al-Quran dengan berlagu, baca Al-Quran secara hafazan. Maka kita nak juga mencapai al-maqsudul a'zam, tujuan utama membaca Al-Quran, iaitu memahami isi kandungannya dan cuba berlatih untuk mengulangi sebanyak yang mungkin sampailah kita memahaminya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Kita tangguh dulu kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah kami untuk mengamalkan adab-adab ketika mana membaca Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah perasaan cinta dan sayang dalam diri kami terhadap Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami untuk membaca Al-Quran secara tadabbur, ya Allah, pada siang dan malam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami insan-insan yang layak menerima syafaat daripada Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.